Sudah lama nggak ketemu, saya kalau kemari seperti pulang ke rumah sendiri. 我很久没遇见到弟兄姐妹了，今天我来到这里，就像回到我自己的家一样。 Saya besar di gereja Metodis sampai menjadi hamba Tuhan, menikah juga di gereja Metodis, anak saya juga diberkati di Metodis. 我是在卫理教会长大的，也是在卫理教会祝福我的婚礼，我孩子也是在这里结婚。 Kalau Tuhan kasih umur yang panjang, cucu saya juga mau diberkati di Metodis. 若主赐给我长岁的话，那我的孙子他们也要在这里结婚。 Ya, saya ucapkan selamat kepada papa semua ya, menjadi ayah. 我要祝每一位的父亲。 Hari ini hari yang istimewa, Hari Papa Internasional. 今天是特别的日子，就是国际的父亲节。 Khususnya teman-teman dari P2MI, selamat ya. 特别是在弟兄团契的弟兄们，就要祝你们父亲节快乐。 Cayo. 加油！ Ya, saya percaya pria-pria Allah di gereja ini akan menjadi satu kontribusi besar bagi pembangunan gereja. 我相信在这里的弟兄都会让我们教会的成长会有一个巨大的贡献。 Amin, saudara. Amen。 Saudara, kalau ditanya, 弟兄姐妹，如果我们被问的话， lebih sulit menjadi papa atau mama? 成为妈妈或爸爸哪一个更难？ Tergantung pertanyaannya kepada siapa. 那就要看那个问题是要向谁问 Kalau 的。 kita tanya kepada seorang ibu, wah dia pasti yang menceritakan, wah saya melahirkan, membesarkan, menyusui, mendidik anak saya, membesarkan, gendong anak itu nggak mudah loh. 如果问妈妈的话，她一定说我已经生小孩的，把他们养 Satu 长 harian 大 bisa 了。 gendong, menyusui dan sebagainya, mengurus. 我要照顾他们，要养他们，每天。 Apalagi juga menjadi tulang punggung. 也甚至我要也要支持我家里的经济。 Tapi beda kalau kita tanya kepada seorang ayah, papa. 但是不一样的，如果我们问一位父亲， Jadi papa juga nggak mudah, saudara. 成为爸爸也不容易， Sulit sekali berjuang mati-matian bagi kehidupan keluarga. 是很难的，要为家庭奋斗。 Yang seringkali pasangan juga nggak mengerti pergumulan yang dihadapinya. 很多时候，他的配偶也不明白他的 Nah 挣 saudara, 扎是 hari 什 ini 么。 kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. 今天我们要从神的话语来学习。 Jadi firman Tuhan ini disampaikan bukan hanya untuk laki-laki atau pria atau papa. 今天的信息不单是给一位父亲、一位弟兄而已， Tapi kepada kita sebagai orang tua. 但是是要向我们每一个做父母的， Bagi yang mau menjadi papa, yang sudah jadi papa atau yang menjadi akung. 已经成为爸爸，或者是已经成为主 Atau 妇的， sebaliknya, 或相反的， yang jadi mama yang akan nanti jadi popo. 成为了主母或者是妈妈。 Jadi firman Tuhan hari ini jangan tunjuk, wah ini firman ini Tuhan buat kamu loh. 那我们就不要指着我们旁边的人，今天的神的话语是对你说的， Tapi buat kita semua. 就是会今天的话语是对我们每一个人说的。 Saudara, saya akan putarkan video klip. 我们今天要看在荧幕上的视频。 Bisa diputar sebentar? 我没有想到你变得那么坏，你竟然在学校里面偷钱啊！ 你弟是偷钱去买那些宝可梦卡，那些卡害死你！你除了偷了俺弟的钱，还偷了现在的钱。还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？卡呢？钱呢？卡呢？去哪旁边来？站下！为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。宝可梦卡呢，已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了宝可梦卡啊，你竟然去偷钱啊！买那么多卡干嘛？啊！你说，我没有买宝可梦卡，你
我只是想买你1个小时的时间。来看我的演出。我本来想出去零用钱的，可是需要300多天。才储蓄得到500块，到时演出已经过了。后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法，才偷安迪的钱呢，对不起。Ya, saudara, ini film judulnya I'm Not Stupid. 弟兄姐妹们，这部电影叫I'm Not Stupid。 Punya 2 orang laki-laki, ini saya hanya cerita singkat saja. 他就有2个 Orang tuanya sebagai seorang pengusaha yang sukses dan seorang yang berhasil. 父母是一个很成功的商家， Seorang yang kaya raya, 也是很富有的， yang mempunyai dudukan yang penting, pejabat yang penting. 也有重要的地位， Tapi tidak ada komunikasi dengan anaknya. 但是在家里没有与孩子有好的 Pergi 沟通， pagi, pulang malam, sibuk rapat dan sebagainya. 每天就是很早的出去了，晚上才 Nah, 回 saudara, 家。 ini seringkali yang menjadi satu gambaran juga. 这个就成为一个描述了， Gambaran keluarga yang mungkin saja dialami banyak keluarga-keluarga Kristen. 这就是像我们看到在基督家庭里的描述。 Yang tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk bisa berbicara dan menjelaskan. 没有给他孩子们机会来解释。 Saudara, di zaman seperti ini, 弟兄姐妹，在现在的这样的世代呢， komunikasi dengan keluarga itu jarang sekali. 在家庭里的沟通是 Kita 很 melihat anak-anak kita mungkin yang sudah besar pergi kerja, pulang malam, kita pun demikian. 沟通就很少的可以发生。我们就看到我们家里的人，他们就常常很晚的回到家。 Kita ketemu hanya hari Sabtu atau hari Minggu. 我们只可以星期六、星期天遇到他们。 Itu pun kita sibuk di dalam pelayanan. 周末我们也在教会很忙， Saudara, oleh karena itu, 所以弟兄姐妹们， apa yang dialami oleh keluarga? 我们的家庭是经历了什么？ Mengalami krisis. 家庭他们就开始面对了危机。 Apa sih tujuan kita membangun sebuah keluarga? 我们建立一个家庭的目的是什么？ Saya percaya kita semua ingin bahagia, keluarga kita rukun, harmonis, ada cinta kasih dan sebagainya. 我相信我们都很希望我们家里有爱，我们会有一个很幸福美 Kita 满 ingin 和睦的家庭。 anak kita baik-baik, pasangan kita juga mesra dan sebagainya. 我们也希望我们的孩子、我们的配偶他们都很好。 Saudara, 弟兄姐妹们， keluarga merupakan kekuatan utama gereja. 家庭就是我们教会的主要力量。 Saudara, saya katakan keluarga yang sehat akan menjadi satu kontribusi yang besar bagi pertumbuhan gereja. 健康的家庭会给教会的成长带来一个巨大的贡献。 Kehidupan keluarga dan gereja itu tidak bisa dipisahkan. 家庭与教会是不能分开的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena gereja yang sehat sudah pasti memberikan satu pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. 因为健康的教会都会对周围人的生活带来一个大的影响， Bahkan bagi kehidupan suatu bangsa. 甚至是一个国家的生活也被教会影响了。 Itulah sebabnya saudara, keluarga yang sehat dan harmonis
这就是为什么一个和睦的家庭 mempunyai satu dampak yang besar bagi pertumbuhan gereja. 是对我们教会的成长有一个很大的影响。 Namun banyak keluarga yang semestinya menjadi satu tempat perlabuhan yang indah bagi setiap anggotanya, 但是在家庭里应该是成为一个有平安，对他家人有平安的一个地方。 kini nggak nyaman lagi. 但是现在他们已经没有那个舒服感了， Pulang ke rumah sudah males lah. 回到家都觉得很懒的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kalau pulang ke rumah banyak ribut. 因为回到家就很多争吵。 Cinta kasih yang seharusnya ada, 应该在家里是有爱的， kini tercerai-berai. 今天都已经分散了。 Yang ada hanya kesusahan, penderitaan, dan air mata. 现在存在的只有痛苦， Nah, 有泪 saudara 水。 di Hari Papa Internasional ini, 那弟兄姐妹们，在今天国际父亲节， saya mau mengajak semua orang tua, 我要邀请每一位的父母、 papa mama, 父亲、母亲， khususnya pria sebagai kepala keluarga, 特别是一家之主的弟兄， bagaimana berperan di dalam kehidupan keluarganya. 我们要如此的在家庭里有一个好的角色。 Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. 我们如何可以得着神的恩典，也可以成为蒙福的家庭呢？ Hari ini kita mau belajar beberapa poin, saudara. 今天我们要学习有几个点。 Yang pertama, 第一， menjadi imam. 成为祭司。 Kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. 我们要看一份经文，就从申命记第6章第4到第9节。 Ya, dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. 我们用中文来读：以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在耳上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Satu lagi di dalam kitab 接下来 Mazmur 119 ayat 105. 是在诗篇第119篇第105节。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Saudara memimpin keluarga untuk datang kepada Tuhan, 弟兄姐妹们，带领家人来到神的跟前， beribadah, mengajarkan firman Tuhan. 敬拜神，也教导他们神的话语。 Saudara, itulah tugas seorang imam. 这就是祭司的任务。 Jadi imam itu menggerakkan, mendorong, memotivasi keluarganya, membawa kepada seluruh keluarganya kepada Tuhan. 那一位祭司，他就把他所有的家人，带到神的面前。 Saudara, ingat nggak satu iklan yang saudara dengar di televisi? 弟兄姐妹，记得有一个在电视台的广告， Atau saudara dengar dari yang dari medsos gitu ya? 或者弟兄姐妹，从媒体那边有听到这个 Iklannya begini, saudara. 广告是这么说的： Apapun makanannya, minumnya, 你们吃什么，那喝的是； apapun makanannya, minumnya, 吃的是什么，那喝的就是。 teh botol. 带不到了。 Saudara mau makan bami, mau makan capcay, mau makan kue tiaw, pokoknya minumnya iklannya di situ teh botol. 弟兄姐妹，你要吃果条，要吃什么？那喝的一定是这个广告讲的带不到。 Nah, ada satu iklan lagi, saudara. 也有在一部广告， Bunyinya begini nih. 他是这么说的， Saudara ingat nggak? 弟兄姐妹记得吗？ Ini iklan sekitar tahun 80-an, 90-an. 这广告是80、90年代的一个广告。 Mungkin Susi bisa nyanyi juga ya. Iklannya begini. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku.
Nah, saudara bisa. 就像牧师这样唱的哦，就是弟兄姐妹可以把 Nah, 它唱出来。 pertanyaannya begini saudara, apakah kita punya sediakan waktu khusus untuk menghafal iklan ini? 问题是我们是不是预备时间来去背 Lalu 这 kita 首歌？ mempelajari, lalu kita mendengarkan baik-baik setiap hari di mobil, gue mau belajar iklan inilah lagunya. 我们是否每天就跟自己说，我要学习这个广告，我要好好的去听？ Tentu saja enggak saudara. 当然不是。 Lalu mengapa kita bisa mengingatnya? 但是为什么我们可以把它记起来呢？ Karena tanpa sengaja, tanpa kita sadari, seringkali kita mendengarkannya. 因为是不易的，我们常常听到它， Itulah kuasa pengulangan. 这就是重复的。 Jadi segala sesuatu yang kita dengar, 若我们一直听到一个信息， itu akan nancep, itu akan menjadi memori di dalam otak kita saudara. Dan tanpa sadar kita bisa menghafalnya. 它就是会成为我们脑海中的记忆，我们也无意中可以把它背出来。 Itulah kuasa pengulangan. 这就是反复的力量。 Kalau kita di rumah, 对不起，对不起， di 如果我们 tengah 在家 keluarga 里， kita, 在家庭里， seringkali kita katakan anak kita, bodoh kamu, bodoh kamu. 我们常常说你很笨，你很笨。 Wajar kalau dia juga bisa jadi bodoh beneran. 很正常的，他成为是真正的一个笨子， Karena mulut kita itu ada kuasa. 因为我们的嘴唇是有权的。 Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， betapa ironis kita bisa mendengar secara berulang-ulang apa yang ada di televisi, apa yang ada di medsos dan sebagainya. 是很讽刺的。我们常常可以在电视或者是社交媒体听的， Tetapi mengapa firman Tuhan kita tidak mengulang-ulang? 但是为什么我们不反复的去读神的话语呢？ Padahal kita tahu firman Tuhan itu adalah hal yang paling penting dan terpenting. 虽然我们知道，其实神的话是最重要的， Penuntun langkah hidup kita dan bersifat kekal. 是引领我们的脚步，也是永恒的。 Sedangkan Indomie itu hanya makanan. 如果我们比跟 Indomie 的话，只有食物而已， Kita santap 5 menit selesai. 我们5分钟把它吃光了， Habis. 已经吃光了。 Mengapa kita begitu sulit mempelajari firman Tuhan? 为什么我们很难的去学习 Nah 神的话 inilah 语？ saudara tugas seorang imam adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal. 这就是祭司的任务，就是把这永恒神的道教导出来。 Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berulang-ulang. 用什么方法呢？就是一直重复，一直重复。 Saudara, sungguh ironis sekali kita bisa menghafal gosip, kita bisa menghafal cerita drakor, drama Korea dan sebagainya. 很讽刺的，我们常常会被留言，或者是在这个韩剧的故事， Tapi firman Tuhan kita sulit menghafalnya. 但是神的话语我们是很难把它 Saudara 背 di 起来。 dalam pembacaan tadi di dalam kitab Ulangan, 刚才我们读的《生命记》， 3.500 tahun lebih yang lalu Musa tahu dengan pasti kuasa pengulangan. 3500年前，摩西他确信这个重复的这个力量。 Itu yang tercatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 yang tadi dibacakan. 这就是在《生命记》第6章第4到第9节。 Saudara-saudara, konteksnya mengapa Musa mengatakan kepada bangsa Israel dengan berulang-ulang. 在那时候的背景，为什么摩西他就一直对以色列人说要重复呢？ Saudara, berulang-ulang artinya 1 kali nggak cukup, 2 kali nggak cukup. 其实反复重复的意思就是说，1次不够，2次也不够。 Berulang-ulang itu artinya terus-menerus. 这个就是要一直重复，一直不断的。 Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya ini adalah di dalam bentuk present imperatif, artinya suatu bentuk perintah. 如果我们看在这个中文的话，这个就是现在的，其实也是一个命令的是一个命令的形式。 Jadi sampai nancep ya, sampai kalau bahasa Jakarta itu sampai ngelotok. 就是我们要真正的可以把它背起来。 Saudara, mengapa Musa berkata demikian? 为什么摩西这样说呢？
Karena Musa menyadari ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, 因为摩西知道，当以色列人他们进入应许之地的时候， itu banyak pengaruh-pengaruh kafir yang mungkin saja bisa menyeret bangsa Israel kepada penyembah berhala. 会有许多外邦人或者是拜偶像者的影响，他们一直要会去吸引他们。 Karena pada waktu itu bisa saja tiap hari berulang-ulang berusaha menarik mempengaruhi mereka. 因为那时候就是每一天，当然是这个影响、这个吸引，他们就一直在重复的。 Oleh 对以 sebab 色列人 itulah saudara, 所以 Musa dengan tegas, dengan jelas mengatakan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. 所以摩西就很坚信的在申命记的第6章第7节这样说： Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. 也要殷勤教训，教训谁呢？就是教训你的儿女， Dan membicarakannya. 也要把它谈论， Artinya mendiskusikan. 是要把它讲论、谈论。 Kapan? Apabila kamu duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. 什么时候呢？就是在家里、在路上躺下起来。 Saudara-saudara, saya katakan, 弟兄姐妹们，我这样说， ini penting sekali 这就非常重要， sebagai warisan kita. 这成为我们对孩子们的遗产。 Mungkin kita nggak punya harta yang banyak, kita nggak punya kekayaan 可能我们在财富方面没有很多的遗产， yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. 我们可以给我们的孩子们， Tapi kita bisa berikan warisan firman Tuhan yang bersifat kekal. 但是我们可以给他们，就是上帝永恒的道理。 Amin, saudara. Amen。 Saudara, seorang bijak mengatakan demikian. 有一位治理的名人这样说： Jagalah pikiranmu, 你要守护你的思想， karena itu akan menjadi tindakanmu. 因为他们会变成你的行动。 Jagalah tindakanmu, 你要守护你的行动， karena itu akan menjadi kebiasaanmu. 因为他们会成为你的习惯， Kebiasaan itu akan menjadi karaktermu. 习惯会成为你的个性， Dan karakter menentukan hidupmu. 个性会决定你的人生。 Saudara-saudara, mari kita bangun karakter anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们可以以神的真理来塑造我们孩子的个性。 Saudara, dunia sekarang ini makin jahat. 我们知道我们现在的世界越来越 Oh, pengaruh-pengaruh medsos itu luar biasa, saudara. 越来越恶了。那所有的社交媒体的影响都很大。 Kalau zaman dulu puluhan tahun yang lalu, saudara, 如果几十年前呢， itu sulit sekali punya pengaruh-pengaruh pornografi. 其实是很难会有这个社交媒体，就是很这个脏的网站。 Sekarang dengan sentuhan jari saja, saudara. 现在你只有把它按一下， Nah, ini bahaya sekali, saudara. 这是很危险的。 Jadi kalau kita tidak membekali anak kita akan kebenaran firman Tuhan. 如果我们没有把我们孩子们装备神的话语， Yang firman Tuhan merupakan satu dasar kokoh yang kuat dalam kehidupan keluarga kita. 神的话语是一个很是一个坚实的基础， Yang membentengi, memagari anak-anak kita. 可以来保护我们的儿女们 Dari pengaruh-pengaruh teknologi, internet, pergaulan bebas, tindakan amoral, narkoba, dan sebagainya. 是从互联网站，也是从滥交所有这个不道理的一些行为。 Oleh karena itu di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 所以在诗篇第119节第章第105节就这样说：你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Seorang filsuf yang bernama Socrates mengatakan demikian.
一位名叫苏格拉底的哲学家是这样说。 Apa gunanya engkau menggali setiap inci tanah untuk mendapatkan emas, tapi engkau kehilangan anakmu? 如果你挖尽每一寸地图来获得黄金，却失去了你的孩子，有什么好处呢？ Jadi dengan kata lain, untuk apa kita memperoleh segala sesuatu? 换句话说，如果我们可以得到这一切， Tapi kita kehilangan masa depan anak kita. 但是我们失去了孩子的前途， Oleh karena itu saudara, 所以弟兄姐妹们， berikan dan ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. 你要给孩子们教导他们神的话语， Maka hidupnya ada di dalam penyertaan Tuhan. 那他的生命就在神的同在里。 Amin saudara? Amin， Amin. 阿明。 Jadi saudara jalankan dengan cara apa? Mesbah keluarga. Ada seorang dia nggak akan tidur sebelum anaknya pulang. 那弟兄姐妹，我们要如何去实行呢？我们就是会有这个家庭的谈。那有一位他就是有执行了这个。 Dia tunggu anaknya untuk apa? Berdoa bersama. 他就是等他的孩子可以一起跟他祷 Setiap 告。 pagi sebelum anaknya pergi, dia doakan lalu dia bacakan firman Tuhan. 每一天，当他孩子还没离开家的时候，他就与他一起祷告，一起读神的话语。 Saya percaya saudara 我相信 akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. 我们会经历到神的同在，在我们的生活，在我们的家庭生活里。 Yang kedua saudara, 第二， bagaimana peran kita sebagai orang tua? 我们当父母的角色是什么？ Menjadi teladan. 成为榜样。 Ada dua bagian firman Tuhan bisa dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 有两个经文，第一就是哥林多前书第4章第16节，所以我求你们效法我。第二就是在腓立比书第3章第17节，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。 Saudara, di dalam sebuah retreat remaja, 弟兄姐妹们，在一个进修会， pembicaranya, pendetanya mengedarkan angket. 讲员那时候就发Angketnya berisi demikian saudara, pertanyaannya demikian. 那时候就有发几个问题，问题就有这么问： Siapakah orang yang kamu paling benci di dunia? 在这世上，你最怨恨的人是谁？ Jawabannya sangat mengejutkan saudara. 那他的答案是让我们很惊讶的。 Oh, ada yang berkata saya benci sama teman saya yang tinggi besar, orangnya belagu. 有一些人就说我很恨我这个就他长得身体很大的一个朋友们，他也是很骄傲。 Saya benci teman saya yang sombong. 我也是很恨我这个骄傲的朋友。 Tapi yang menarik saudara, 那很有趣的就是， ada 65% mengatakan yang saya benci orang tua saya sendiri. 65%那时候就回答他们最恨的就是他的父母。 Saudara, jawabannya sangat memprihatinkan. 他们的答案就让我们觉得很 Mengapa? 为什么这样呢？ Pendetanya tanya, kenapa kamu jawab demikian? 那牧师就问他们：“你为什么这么答呢？” Karena papa selalu bertengkar sama mama, suka pukul mama, suka nggak pernah pulang, dan sebagainya. 因为爸爸常常就是与妈妈争吵，他也是打我的妈妈，那爸爸也是就不回家。 Saudara, ini jawaban hati dari seorang anak. 这就是一个孩子的心声。 Apa artinya teladan? 这个榜样的意思是什么？ Teladan itu artinya model, contoh, patrun. Kalau kita buat baju itu ada buat patrunnya dulu, ada contohnya. 榜样的意思就是一个示例、模型或者是图案，就是当我们制造衣服的时候，我们都会需要这个图案。 Jadi menjadi teladan itu orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. 父母成为榜样，就是说父母要成为这个孩子们，他们有一个好的好的例子。 Saudara, anak-anak itu akan meniru.
那孩子们他们都会去模仿， akan meniru segala apa yang ada dia lihat di rumah secara berulang-ulang. 他会模仿他每天重复看到的一些。 Satu kali saudara ada anak sekolah minggu, 有一次有一个主日学的小孩， ya sekitar umur 10 tahun. 差不多10岁吧， Lalu dia punya anjing, dogi, 他有一只狗， anjing kecil, 是一只小狗。 sakit. 那这个小狗病了， Dia tahu ada pendeta, 他知道有牧师， lalu dibawa ke pendetanya. 他就把这个小狗带到牧师那边， Ini bukan Boksu Joshua ya. 但是不是我们的邱牧师， Dibawa ke pendetanya. 那就带到牧师那 Dia 边。 katakan, Boksu doain dong anjing saya ini sakit. 牧师，请你帮我这个小狗祷告，它生病了。 Pendetanya bingung, ini anak sekolah minggu. 那这牧师他就开始迷茫，他就想这一位是一个主日学 Ya 的 udah kita 孩子， doa ya. 那我们就一起祷告吧。 Pendetanya doa, 牧师祷告， anjing 那小狗， kalau mau mati matilah, kalau mau hidup hiduplah. 如果你要死就死去吧，如果你要活就活吧。 Amin. 阿门。 Ajaib saudara, 那很奇妙的， anjingnya sehat. 那小狗就很健 Oh 康 hidup 了， lagi. 它就活起来了。 Pendetanya, anak itu senang sekali. 那小孩子就很高 Waduh 兴， saya senang anjing saya sehat lagi. 我很高兴，因为我现在的小狗已经健康了。 Nah pada satu kali dia dengar 那有一次他就听到这个 pendetanya sakit. 这个牧师病了， Lalu anak ini tergerak mau doain pendetanya. 那这小孩就被感动要去为牧师代祷， Dia datang besuk ke rumah pendetanya. 他就探访这位牧师。 Lalu dia bilang, Boksu saya doa ya. 牧师，我祷告， Silakan. 那就请你祷告。 Dia bilang, Tuhan 那就说主啊， pendeta saya sakit. 我的牧师病了， Kalau mau mati, mati. Kalau mau hidup, hidup. 如果要死去吧，如果要活就活吧。 Saudara ini satu gambaran saja. 这就是一个描述而已。 Ini anak masih kecil dia akan meniru apa yang dia lihat. 这个孩子还小，所以他就会模仿他看的是什么。 Oleh karena itu Paulus katakan apa saudara? Ikutlah teladanku, turutilah teladanku. 因此保罗就这样说：你们要效法我。 Saudara berani katakan kepada anak-anak saudara, ikutlah teladan papa. 弟兄姐妹，你敢对你的儿女说效法我吗？ Kalau kita tidak menjadi papa yang baik, kita nggak benar dalam usaha bisnis kita menjadi penipu, menjadi manipulator dan sebagainya. Apakah kita berani berkata kepada anak kita, ikutlah teladan papa? 如果我们不是一个好的爸爸，在商业方面我们也骗人，我们是否敢对我们的孩子说你要效法我？ Saudara-saudara, mengapa Paulus bisa katakan turutilah teladanku? 为什么保罗会说你要效法我？ Karena Paulus sudah menjadi contoh. 因为保罗已经做出来了，他 Makanya 已 dia 经成为榜 katakan, 样， ikutlah teladanku. 所以他说要效法我。 Saudara, bagaimana kita bisa menegur anak kita merokok, kita sendiri sedang merokok? 弟兄姐妹，我们如何要去讲我们的孩子们，你不可以抽烟，我们自己还是抽烟？ Pepatah mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. 有一个俗话这样说：果子不离树远， Like father, like son. 有其父必有其子。 Seperti ayahnya demikian anaknya. 他的孩子呢，就像他的爸爸。 Tapi saya katakan saudara ini relatif, nggak tentu ya. 这其实是不一定的。 Ada memang pergaulan lingkungan itu bisa juga merusakkan anak kita. 有时候有一些滥交也可以让我们的孩子 Makanya 败 kita 坏了。 harus memagari, membentengi anak kita dengan firman Tuhan. 所以我们要与神的话语来去保护他们、兼顾他们。 Yang terakhir saudara, 最后的 yaitu menjalankan tanggung jawab. 就是履行责任。 Saudara-saudara, sebagai orang tua khususnya pria sebagai kepala rumah tangga, 成为父母，特别这是成为一家之主的弟兄， sebagai imam 成为祭司， harus bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga kita. 我们要对我们的家庭负责任。 Mengapa? 为什么这样呢？ Karena kita ini sebagai wakil Allah yang
Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas yang begitu penting sekali. 因为我们是神的代表，神已经托付信任了我们做一些的任务。 Saudara, kalau kita sebagai orang tua tidak menyadari tugas ini, prinsip ini, 若我们成为父母，我们不意识到这个任务或者这个原则的话， kita telah gagal menjadi orang tua. 我们当父母已经失败了。 Maka kita harus hati-hati di dalam mendidik anak-anak kita. 那我们要很谨慎的来教育我们的孩子。 Saudara, di Alkitab itu banyak contoh. 在圣经里有很多例子， Tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh besar imannya. 在圣经的大伟人， Mereka juga gagal menjadi orang tua. 他们也当父母已经失败了。 Banyak contoh saudara, Imam Eli. 有许多的例子，一个就是以利祭司。 Ya, kita tidak bacakan. Saudara, Imam Eli punya anak Hofni dan Finehas. 我们没有把它读出来。那祭司有2位儿子， Siapa Imam Eli? 就和夫尼和菲尼哈。 Imam namanya juga Imam Eli, dia adalah seorang imam. 以利是谁呢？他就是祭司， Tugasnya melakukan hal-hal yang suci. 他的任务就是实行圣洁的事， Melakukan persiapan ibadah di rumah Tuhan, di bait Allah. 准备敬拜的事。 Namun dia telah gagal mendidik anak-anaknya. 但是他已经失败了教育他的孩子。 Kalau kita baca, saudara, anak-anak itu banyak melakukan dosa-dosa yang begitu jahat di mata Tuhan. 如果我们读的话，我们可以看到这2位儿子呢，他们在神的面前已经犯了很大的罪， Menjadi anak-anak yang amoral, yang jahat di mata Tuhan. 他们成为恶的人， Sehingga dihukum Tuhan. 所以神就惩罚了他们。 Saudara, demikian juga Samuel. 同样的，撒母耳， Kita lihat Samuel seorang nabi yang begitu baik, saudara. 我们看到撒母耳是一个很好的先知， Tapi dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. 但是他也失败了教育他的孩子， Karena dia sibuk di dalam pelayanan. 因为他在服事上太忙了。 Oleh karena itu harus ada balance, hati-hati saudara. 因此，弟兄姐妹们一定要有平衡，我们要谨慎。 Jangan kita sibuk di gereja mati-matian. 我们不要在教会太忙了， Tapi kita lupa keluarga kita, anak kita. 但是我们忘了我们的孩子们，我们的家人。 Demikian juga Daud saudara. 我们也看大卫也是一样。 Daud orang yang diurapi Tuhan, orang yang sampai hari ini kita melihat orang yang luar biasa. 大卫是一个很伟大的人，是神高莫的人。 Tapi Alkitab dengan jujur mengatakan dia juga gagal menjadi seorang ayah. 但是圣经很诚实的对我们说，他也失败了成为一 Saudara, 位父 hal-hal 亲。 demikian jangan membuat kita patah semangat, saudara. 这样的事件呢，不要让我们绝望。 Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali. 所以今天神的真理再一次提醒我们， Untuk apa? Satu hal yang paling penting, 有一个很重要的事， yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. 就是教导神的真理。 Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. 这就是我们的任务与责任。 Kiranya Tuhan menolong kita. 求主帮助我们。